亲爱的姐妹们，平安！非常感谢神的恩典，他带领我们走完7月份，进入到新的一个月份，进到8月份。让我们用一首诗歌来赞美我们的主。我们唱第3节的诗歌本96首，主，我愿亲近你。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, Dia sudah memimpin kita melewati bulan Juli dan masuk di dalam bulan yang baru Agustus. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk memuliakan Tuhan. Kita nyanyi edisi yang ketiga nomor 96, terus berjalan sertamu.我们一同来读圣经，马可福音第10章17节，先读到22节。Kita baca Injil Markus pasal yang ke-10. Saya baca ayat 17 sampai ayat 22 terlebih dahulu. 耶稣出来行走的时候，有一个人跑来，跪在他面前，问他说：“良善的父子，我当做什么事才可以承受永生？”耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？除了上帝一位之外，再没有良善的。诫命你是晓得的：不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母。”他对耶稣说：“父子，这一切我从小都遵守了。”耶稣看着他就爱他，对他说：“你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁地走了，因为他的产业很多。接下去28节到41节，28到41节。
彼得就对他说：看啊，我们已经撇下所有的跟从你了。耶稣说：我实在告诉你们，人为我和福音撇下房屋，或是弟兄姐妹、父母儿女、田地，没有不在尽奢的100倍的，就是房屋、弟兄姐妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。然而有许多在前的将要在后，在后的将要在前。他们行路上耶路撒冷去，耶稣在前头走，门徒就稀奇，跟从的人也害怕。耶稣又叫过12个门徒来，把自己将要遭遇的事告诉他们，说：看啊，我们上耶路撒冷去，人子将要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，交在外邦人，他们要戏弄他，吐唾沫在他脸上，鞭打他，杀害他，过了3天，他要复活。西庇太的儿子雅各、约翰进前来对耶稣说：父子，我们无论求什么，你愿意给我们做？耶稣说：要我给你们做什么？他们说：是给我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。耶稣说：你们不知道所求的是什么。我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗？他们说：我们能。耶稣说：我所喝的杯，你们也要喝；我所受的洗，你们也要受。只是坐在我的左右，不是我可以吃的，乃是为谁预备的，就赐给谁。那10个门徒听见，就恼怒雅各、约翰。Markus 10 ayat 17-22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapan Yesus, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah ku turuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah dan marilah ikut aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Pasal yang sama ayat 28. Ayat 28 sampai ayat 41. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikut dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil kedua belas murid-muridnya.
Ia lalu mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhkan dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus, berkata kepadanya, "Guru, kami berharap supaya engkau kiranya mengabulkan sesuatu permintaan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Mari kita berdoa. 天父上帝，愿你对我们说话，让我们明白我们今天所读的圣经。Bapa Surgawi, tolong kepada kami supaya kami mengerti Alkitab yang kami baca barusan, supaya kami bisa simpan di dalam hati kami dan kami bisa melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. 在刚才我们所念的经文有几件事情记载。Nas yang baru kita baca mencatat ada beberapa hal. 首先我们看见第10章17节到31节，一个有钱的人要进天国，但是很难进。马可记载说，有一个人非常谦卑，跑来到耶稣面前，到了耶稣面前跪坐，在耶稣的面前求问耶稣怎么样得到永生。这个人是谁呢？在对观福音、符类福音、马太19章20节说，他是一个少年人。圣经所说的少年人常常是青年人，很多是青年人，包括今天这个马可福音所说的这个人呢，是马太说是少年人，可是我们知道他最少已经是青年，等下你就会知道。那么路加福音、对观福音，路加他说他是一个做官的人。你看少年人10几岁都会做官吗？当然不会，所以这个肯定是青年人啊，这肯定是他是一个做官的人，是还年轻的啊，是少年有为的，有学问、有地位、有知识啊，也有见识啊，而且是有钱。圣经说他钱很多很多啊，而且这个年轻的有为的人，他也是一个有信仰的人，他有一个很好的父母，好的家庭，父母有很好的教导，他是一个有信仰的人。当耶稣问他这个宗教上的许多诫命条规的时候，他说我从小都遵守，我从年少的时候就遵守，就知道说他不但有信仰，他父母给他很好的宗教的教育。可是这个少年官他知道这一切都不能换来永生，他的一切学问、地位、教养不能够带给他永生，他知道这个，所以他跑来很急
也很谦卑，问耶稣说：“我当做什么才可以承受永生？” Saudara sekalian, di dalam Injil Markus yang kita baca mencatat ada beberapa hal. Yang pertama, kita melihat ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia berlari datang dan sampai di hadapan Yesus dia bertelut di hadapan Tuhan Yesus, bertanya, bagaimana bisa mendapatkan hidup kekal? Apa yang harus dilakukan supaya bisa mendapat hidup kekal? Nah, di dalam Injil Sinoptik Matius 19 ayat 20, siapakah orang ini? Markus cuma berkata ada satu orang, tapi itu siapa? Matius 19 ayat 20 berkata dia adalah seorang muda. Nah, seorang muda bisa remaja, dalam bahasa Mandarin dikatakan remaja, ya, tapi bahasa Indonesia bilang muda. Ya, memang dia seorang pemuda, saudara. Karena apa? Karena dia juga seorang pangkat, dia seorang pemimpin. Tidak mungkin remaja bisa menjadi pangkat, saudara. Tapi dia seorang pemimpin. Dia dalam Injil Sinoptik Lukas 18 ayat 18 dikatakan dia seorang pemimpin. Bahasa Mandarin mengatakan dia seorang yang menjadi pangkat. Anak remaja nggak mungkin jadi pangkat. Paling sedikit dia adalah seorang pemuda. Pemuda yang sukses, saudara. Pemuda yang sukses, ya, punya pengetahuan, punya kedudukan, dan dia seorang yang beragama. Ya, beragama. Waktu Yesus menanyakan dia tentang aturan-aturan agama, perintah-perintah agama, dia bilang semua saya sudah melakukan sejak kecil. Kenapa bisa sejak kecil? Karena bapak mamanya ajarin. Jadi dia adalah orang yang beriman, punya keluarga yang bagus, moral bagus, bapak mamanya memberikan pendidikan agama yang bagus. Tetapi si pemimpin muda ini dia tahu, dia jelas dia masih belum mendapatkan hidup kekal. Artinya setelah dia mati, dia tidak tahu. Dia tidak ada pegangan bisa masuk ke surga. Ilmunya, pangkatnya, ya, kepercayaan dia, moral dia tidak memberikan hidup kekal. Maka dia sangat butuh, dia mencari Yesus. Dia lari mencari Yesus, dia berlutut, betapa rendah hatinya. 所以耶稣看着他，圣经说耶稣看着他就爱他，很难得啊！不知道这个年轻的官是否成了家？假如他活在现今的时代，相信很多女孩子一定是喜欢他，可能会追他，甚至很多做父母的也要追这个少年官，希望能够配给自己的女儿啊！有这么好的女婿，哪里来的呢？ Saudara sekalian, Alkitab berkata, Yesus melihat dia dan Yesus menaruh kasih kepada dia. Seorang pemuda yang sungguh-sungguh manis budinya, ya, seorang pemuda yang sukses. Di mana cari? Jarang mendapat orang seperti itu. Nah, saya tidak tahu apakah dia sudah menikah. Alkitab tidak mencatat. Kalau pangkat pemuda ini hidup pada zaman sekarang, pasti banyak gadis-gadis naksir kepada dia, bisa mengejar dia, bahkan orang tua pun bisa mengejar dia supaya bisa dipungut mantu, ya, supaya dia bisa jadi mantunya. Seperti itu, ya, berduit, berkedudukan, ya, punya ilmu, orang beragama, moral bagus, ya kan, juga punya keluarga yang bagus. 到了马可福音第10章21节，听见这一切之后呢，耶稣看见他就爱他。耶稣说：“你还缺少一件，就那一件，什么呢？”耶稣说：“你变卖所有的，你就分给穷人，然后呢，你分给穷人以后，你就有财宝在天上，然后你就跟从我。”所以要得到永生吗？要跟从耶稣，要跟从耶稣。Yesus melihat orang ini, Yesus mencintai dia, Yesus menyayangi. Sulit dia dapat pemuda seperti itu. Yesus berkata, ayat 21, namun kamu masih kurang satu. Kalau kurang satu, itu, ya, sudah dipenuhi, kamu akan sempurna. Apa yang satu itu? Yesus bilang, jual semua harta benda kamu. Jual. Dan bagikan kepada orang miskin. Maka kamu ada harta di sorga. Harta di dunia dijual, kamu dapat harta di sorga. Dan setelah itu, kamu mengikut aku. Datanglah, ayat 21. Datanglah kemari dan mengikutlah aku. Mau mendapat hidup yang kekal, syaratnya mengikut Yesus. Ikut Yesus.
所有要进天国的永生的人，必须把世上一切的财物都变卖吗？跟随耶稣需要变卖一切吗？不是的，不是的。圣经上有很多人跟随耶稣，耶稣没有叫他变卖，耶稣没有叫他变卖一切。但是为什么耶稣对这个少年官说变卖你的一切？因为耶稣深深知道，在这个少年官的心中，钱财占了非常重要的地位，钱财拦阻他走天路，钱财拦阻他继续财宝在天上。所以耶稣说，你要先把拦阻除去，拦阻你进到永恒的就是你地上的财宝，你要变卖，你要分给穷人，然后你就要跟从我。少年官的物质的心呢，非常的浓厚，他宁可在天上没有财宝，只要地上有财宝，因为地上的财宝他能够紧紧地握在手里面，地上的财宝看得见握得住，因此他就放弃了永生，他就放弃了永生。耶稣基督在约翰福音说，我是道路真理生命，若不接着我，就没有人能到父那里去。为什么要得到永生必须跟随耶稣基督呢？因为耶稣就是生命，耶稣就是生命。少年官问耶稣要做什么才能够得到永生，耶稣告诉他，变卖一切，你还要跟从我，你就得到永生，你这就得到永生。在约翰福音第1章第4节告诉我们说什么呢？生命在他里头，生命在耶稣基督里面，这生命就是人的光。生命在耶稣基督里面，这个生命就是人的光。对那少年人来说，钱是拦阻他跟随耶稣，钱拦阻他得到永生。对于你呢？有什么人拦阻你信耶稣的永生？有什么事情，有什么爱好，有什么东西拦阻你跟随耶稣？是你的爱人吗？是你的嗜好吗？有人知道信耶稣好，但是信耶稣不可以赌博，不可以追酒，不可以去犯罪，不可以有了一个女人再找另外一个女人。虽然他知道耶稣是好，但是他就放不下这些东西，他放不下，他死都要赌博，他都要看那些肮脏污秽的，所以他就放弃，多么可惜，多么可惜。Saudara sekalian, Yesus melihat pemuda itu, Yesus sangat mengasihi dia. Yesus berkata, kamu masih kurang satu udah dipenuhi, kamu sempurna. Kurang satu itu apa? Yesus bilang, jual semua harta kamu dan bagikan kepada orang miskin, maka kamu ada harta di sorga. Nah, setelah itu, mari, kata Tuhan Yesus, datanglah kemari dan ikut aku. Apakah semua orang yang mau mengikut Yesus, yang mau masuk ke surga, harus menjual semua harta bendanya? Tidak. Di dalam Alkitab banyak orang mau ikut Tuhan Yesus. Yesus nggak suruh dia jual semua hartanya. Tapi Yesus bilang sama pemuda ini, sama pangkat yang muda ini, jual semua hartamu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu harta lah, duit lah, bagi orang ini penting, sangat penting. Sampai-sampai dia bisa melihat ini lebih penting daripada kekekalan, sekalipun harta benda dunia itu sementara. Maka Yesus berkata, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan kamu ikut aku. Tuhan Yesus tahu, hati yang mencintai harta benda, hati yang mencintai duit di dalam si pemuda ini, itu sangat kental sekali, sangat berat sekali hati ini.
maka dia tidak bisa membuka langkah ikut Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kenapa mau dapat hidup kekal harus ikut Tuhan Yesus? Karena Yesus adalah sumber hidup. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan yang menuju ke sorga. Akulah kebenaran." Di dalam Yesus tidak ada sedikit kepalsuan. Yesus adalah standar daripada segala moral. Dia adalah kebenaran. Dia adalah hidup yang kekal. Pohon selamat. Dia adalah sumber berkat. Pemuda itu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apa yang harus aku lakukan?" Dia bertanya mau berbuat apa. Yesus kasih tahu, ini yang harus kamu buat. Singkirkan semua penghalang-penghalang kamu. Penghalang bagi orang muda ini adalah duit. Nah, saudara sekalian, apa yang menjadi penghalang saudara untuk serius mengikut Tuhan Yesus? Apakah itu seseorang? Teman karib saudara, pacar saudara mungkin, keluarga saudara? Ataukah itu perkara apa yang menghambat hobi saudara? Ada orang tahu percaya Yesus itu baik, tapi dia juga tahu percaya Tuhan Yesus, saya tidak lagi bisa berjudi, saya tidak lagi bisa berbuat zina, tidak bisa cari perempuan-perempuan lain lagi di luar istri saya. Ya. Dan percaya Tuhan Yesus, ya, harus melepaskan dosa. Dan mereka tidak mau. Bagi pemuda ini, duit nomor satu. Dia lebih baik ada duit, ada harta yang di dunia yang sementara, yang dia bisa genggam, daripada apa yang Yesus katakan, kamu bagikan kepada orang miskin demi Tuhan, ya, demi Tuhan kamu, ya, demi memuliakan Tuhan, bagi orang-orang yang susah, orang miskin, kamu ada harta di sorga. Dia tidak mau, harta di sorga nggak bisa dipegang, sepertinya nggak real, sepertinya nggak begitu praktis. Tapi ada duit di dunia, saya bisa pegang duit itu, saya bisa lihat, saya bisa tinggal di rumah mewah, makan enak, semua pakaian yang number one, semua baju juga barang-barang nge-brand semua. Harta di sorga nggak kelihatan. Nah, ini jadi penghalang kenapa Tuhan Yesus suruh dia jual semua harta itu. Tapi bagi ada sebagian orang mungkin ada hobinya. Dia tidak mau membuang hobinya, dia tidak bisa mengikut Tuhan Yesus. Hobi berjudi, ya, hobi mungkin memakan narkoba dan sebagainya. Sehingga walaupun dia datang lari-lari, sangat rendah hati, mau mendapatkan hidup kekal, akhirnya dengan kecewa dia meninggalkan Tuhan Yesus. Alkitab berkata karena uangnya itu, duitnya banyak. Yesus 对少年人这个少年人的评论是怎么样呢？ Bagaimana respon komentar Tuhan Yesus terhadap pangkat yang muda ini. 在第23节到27节 ayat 23 sampai 27 是耶稣基督对这个求永生少年人的一个评论。 23 sampai 27 adalah komentar, ya, komentar Tuhan Yesus terhadap pemuda yang mencari hidup kekal dan akhirnya pergi begitu saja. Yesus 说有钱的人呢，进天国是多么的困难，难道怎么样呢？难道困难到比骆驼穿进针的眼睛更难？所以门徒说，如果这样，什么人能够进天国呢？耶稣说，在人是不能，在神凡事都能。神的恩典能够成全我们所不能够的，但是我们要听话，我们要顺服神。圣经里面记载有很多很多有钱的人，是耶稣的门徒，是顺服耶稣的。虽然他们很有钱，但是钱在他们的心中不是最重要的。他们可以付上很多很多的钱，他们奉献，他们做许多
神所喜欢的，做许多天国的事业。所以耶稣对这种人，耶稣不用叫他们变卖一切所有的。Saudara sekalian, bagaimana Yesus mengomentari pangkat muda ini? Yesus bilang betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih susah daripada onta masuk ke dalam lubang jarum. Ya, ini tentu hiperbol ya. Onta masuk ke lubang jarum, nggak mungkin kan, susahnya kan, nggak mungkin lah. Tapi Yesus bilang, lebih gampang onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke sorga. Jadi murid-muridnya berkata, kalau begitu siapa dong yang bisa masuk ke sorga? Yesus bilang, nggak usah khawatir. Bagi manusia susah, bagi manusia nggak bisa. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang susah. Bagi Tuhan bisa saja. Ya, berkat dan anugerah Tuhan bisa membantu kita. Tetapi syaratnya kita harus taat. Kita harus dengar perkataan Tuhan. Di dalam Alkitab ada banyak orang kaya menjadi murid Tuhan Yesus. Yesus tidak suruh mereka menjual harta benda mereka, karena mereka rela memakai harta benda mereka untuk memuliakan Tuhan, untuk pelayanan kerajaan sorga. Tetapi bagi orang pangkat muda itu, dia lebih baik pegang erat-erat harta yang sekarang ada di tangan dia. Maka Yesus mengomentari betapa susahnya bagi orang kaya seperti dia itu. Ya, kalau orang kaya seperti Abraham, Ishak, Yakub itu semua orang kaya-kaya masuk ke surga, no problem, saudara. Ya, Nikodemus yang kita sudah pelajari, ya kan? Dia juga masuk ke dalam surga, saudara-saudara. Tidak masalah. Tapi bagi orang kaya, si pemuda pangkat muda ini, bagi dia duit adalah segala-galanya. Itu menghalangi dia mau ikut Tuhan. 第28节到31节，我们看见跟从耶稣的赏赐。假如我们为耶稣卖了一切，我们两手空空，我们得到什么呢？所以彼得在第28节到第31节，彼得就对耶稣说：“看啊，主啊，我们已经为你撇下所有的一切，我得到什么呢？”耶稣说：“我是在告诉你们。人为我和福音撇下房屋等等，没有不在今世的百倍，在来世的永生的。”这就是跟随耶稣的赏赐。Kalau menjual harta mengikut Tuhan Yesus, lalu Petrus berkata, Tuhan, kita udah taruh di semuanya, nggak dijual sih ya, taruh udah semuanya, ikut Tuhan ya, nggak lagi tangkap ikan untuk kasih keluarga saja, ya kita semua sudah meninggalkan semuanya nih. Ya, pekerjaan kita, usaha mau ikut Tuhan. Kita bisa dapat apa nih? Kata Tuhan Yesus, kalau orang mau ikut aku, ya meninggalkan semuanya ikut aku juga akan membalas dia. Ya, dengan apa? Dengan harta benda. Ya, itu di dalam ayat 28. Ya, ayat 28. Jadi Yesus berkata ya, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil Tuhan, karena Yesus meninggalkan semua rumahnya, saudaranya, semua ini itu, Tuhan akan balas pada zaman ini juga. Dan nantinya Tuhan akan memberikan hidup yang kekal. Ya, itu di dalam ayat yang ke-30. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Di dalam dunia ini Tuhan juga akan membalas, Tuhan akan apa yang kamu berikan kepada Tuhan, ya. Tuhan adalah sumber berkat. Dia nggak butuh, ya. Tapi dilihat hati saudara dan saya. Demi Tuhan, demi Injil kita memberikan. Tuhan juga akan membalas semuanya di zaman ini dan nanti di dunia yang akan datang, ya. Di dalam kekekalan kita mendapat hidup yang kekal. Itu jawab Tuhan Yesus. Saudara, selanjutnya kita lihat di dalam ayat 32 sampai 34. Untuk ketiga kali Yesus memberitahukan kepada mereka dia bakal sengsara. 在马可福音第10章32节到34节，我们看见耶稣基督第3次预言他将来
在不久的将来，他要受难，他要被钉在十字架上，他要受死，他要复活。32节，他们行路往耶路撒冷去。我们知道在前面不是说吗？耶稣离开了北部安全的地带，要往向南走，要到耶路撒冷去。所以在第32节说，耶稣基督行路要到耶路撒冷去，他走在门徒的前面，他独自在门徒的前面，门徒跟随在后面。这个时候的耶稣，他一个人很孤单，很宁静，在这样环境当中呢，他独自思想前面的道路。门徒跟在后面，门徒害怕，因为他们开始也感受到十字架的这个痛苦。耶稣基督曾经把受死钉十字架告诉了2次，现在是第3次告诉他们。但是耶稣觉得门徒还不能够真正的体会，所以耶稣在第31节，在第32节，耶稣就自己走在前面，他一个人安静思想。人生呢，人必须有一个很冷静单独的时候，来面对自己人生的一个大的决定。没有人能够陪伴你，没有人能够帮助你，只有你自己。当然神会帮助你，人不了解。耶稣基督在这个时候，他一个人独自在前面走，他思想前面的道路。那么在这个第3次，耶稣告诉门徒将要受害，他说的更加的详细。他说他要被人讥笑、讽刺、鞭打。Saudara sekalian, di depan pernah pasal 8, pasal 9, Yesus beritahu kepada murid bahwa dia akan menderita, sengsara, dipantek, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi murid tidak mengerti, saudara. Murid tidak mengerti. Maka di dalam ayat 32 dikatakan, sekarang mau menuju ke Yerusalem, Yesus berjalan sama murid-muridnya, dan Yesus berjalan di depan mereka. Ya, Yesus berjalan di depan mereka. Murid-muridnya di belakang mengikut dia. Di depan Yesus jalan sendiri, memikirkan perjalanan ke depannya. Bagaimana dia mau memperlengkapi muridnya. Saudara, di dalam hidup kita ini ada saat-saatnya tidak ada orang bisa mengerti, tidak ada orang bisa mendampingi, dan kita sendiri harus menghadapinya. Kita sendiri harus mengambil satu keputusan, ya, keputusan yang besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada orang bisa menemani, tapi Tuhan nggak meninggalkan kita. Tuhan menemani kita. Ya, jadi saudara, pada ketiga kali Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya, dia akan menderita. Nah, Markus mencatat lebih jelas lagi. Untuk yang ketiga kali Yesus bilang dia diolok-olok, dia diludahi, dia disesah, dan dia dibunuh. Mati, bangkit pada hari ketiga. 耶稣讲了3次，门徒明白吗？不明白。讲了3次，不明白。怎么知道不明白呢？你看35到41节，耶稣的2个门徒所问的问题，你就会知道，我们就会知道，他们不明白耶稣讲的什么受死复活，只知道头脑上知道一点点，只知道感受到还有一点可怕，但是没有深深的体会。
35节到41节讲什么呢？讲耶稣12个门徒里面有2个兄弟，雅各跟约翰，来到耶稣的面前求，以后在上帝的荣耀里面，在耶稣的荣耀里面，一个坐在耶稣的左边，一个坐在耶稣的右边，做耶稣的左丞相右丞相。在符类福音、马太福音说，这个约翰、雅各、约翰啊，马可福音是说雅各跟约翰求耶稣，让他们以后坐在耶稣的左边右边。但是符类福音马太说，还有这个2兄弟的母亲出面求耶稣啊，老师啊，夫子啊，以后在你的荣耀里面，让我的约翰坐在你左边，让我的雅各坐在你的右边，做左丞相右丞相。你看见没有？耶稣不是讲他要受死吗？怎么你们还想要坐在他的左边右边呢？所以你就知道说他们不明白耶稣所说的他要受苦。所以主耶稣的回应怎么样呢？38节，耶稣说，你们不知道你们所求的是什么。坐在我左边，坐在我右边，你知道你在说什么吗？耶稣说，我喝的杯你能够喝吗？我受的洗你能够受吗？什么意思呢？耶稣说，我的杯，我喝的杯你能够喝吗？这个不是圣餐饼、圣餐杯啊，不是。耶稣说，我所喝的杯你能够喝吗？这个杯是什么呢？这个杯在这里是象征上帝的愤怒。如果你看旧约这个诗篇里面有说，这个上帝愤怒的杯啊，你喝了以后你会醉酒哈，你会喝醉啊。所以呢，耶稣将要从神的手中喝那个苦杯，就是人犯罪所要受的刑罚，那个杯哈，耶稣要喝下去。那个是上帝震怒的杯，不是我们的圣餐那个杯哈，不是，是耶稣替我们喝受刑罚的那个上帝愤怒的杯。耶稣说，我喝的杯你能够喝吗？还有我受的洗你能够受吗？这个洗不是马可福音1章讲的耶稣受洗的那个，不是。这受洗的意思也是有什么呢？也是有受苦的意思在里面啊。耶稣的这个为救赎我们为救赎我们受苦，这个苦好像水一样冲到他的生命里面，是这么样的苦难，好像被大水冲没一样，那个洗。所以耶稣说，你要坐我左边坐我右边，你知道所说的是什么吗？你能够吗？2兄弟不知天高地厚说，接受耶稣的挑战，我们能。可是当他们说他们能够的时候，他们实际上还没有真正的体验到那个喝主的杯，受主的洗。耶稣喝杯，苦杯，为我们受洗，这个神的刑罚好像大水一样把它冲没，是为救赎。耶稣说，我所喝的杯你能够喝吗？我们的杯跟耶稣的杯不一样，我们喝的苦杯呢，是为信仰的缘故而受苦，不是为赎我们自己的罪，不是为救赎别人的罪，我们没有这个资格，他们说我们能够，但是耶稣说，第44节，耶稣说，坐在我左边坐在我右边的那个杯你们是要喝的，那个洗你们是要的，就说将来你们一定要为信仰受苦。
但是至于坐在我的左边右边，不是我定的，乃是为什么人预备的，就会给他。Saudara sekalian, sekalipun Tuhan Yesus sudah ketiga kali nih kali ini membicarakan kematian dia, kesengsaraan dia, tapi apakah muridnya mengerti? Tidak mengerti, saudara. Tidak mengerti, tidak menyelami. Walaupun sedikit merasakan ada ngeri-ngerinya juga nih, ada pantai kayu salib nih, mau mati nih dan sebagainya. Tapi belum sungguh-sungguh menyelami, saudara. Kenapa kita tahu? Ayat 35 sampai 41 membuktikan mereka belum tahu. Orang lagi bicarakan tentang apa? Udah 3 kali bicara tentang kesengsaraan kematiannya, mau menebus dosa manusia. Tapi ayat 35 sampai 41 berkata, di dalam 12 murid Yesus ada sepasang nih, engkau adek nih, Yakub dan Yohanes, minta Tuhan Yesus, Rabi, guru, nanti di dalam kemuliaan guru ya, di dalam kemuliaan Tuhan ya. Biar kami nih sudah ada nih Yakub dan Yohanes, satu duduk di kanan, satu duduk di kiri. Jadi yang paling besar, kecuali yang di tengah paling besar. Kedua besar yang duduk di kanan kiri itu. Itu mau diborong sama Yakub sama Yohanes. Marahlah 10 murid yang lainnya. Saudara, di dalam Injil Sinoptik Matius pasal 20 ayat 20 sampai 21 dikatakan mamanya juga setor muka, mamanya Yohanes dan Yakobus, ini 2 saudara kan. Juga bilang begitu sama Tuhan Yesus, Rabi, nanti ya di dalam kemuliaan jangan lupa ya. Ini Han-Han nih, si Han-Han nih, Yohanes nih, biar duduk di kanan. Nanti Yakobus nih duduk di kiri, nah pokoknya satu kanan satu kiri itu diborong. Yang di tengah kan yang paling besar, kanan kiri ini kedua besar. Itu mau diborong sama keluarga Zebedius. Zebedius, ya bapaknya kan bapak Yakobus dan Yohanes bapaknya kan Zebedius. Ya, jadi istri juga setor muka nih, bantuin anaknya. Apa jawab Yesus ayat 38? Yesus bilang, kamu nggak ngerti ya. Mau duduk di kanan kiri saya, kamu nggak tahu nih apa yang kamu minta atau nggak. Yesus bilang, cawan yang aku minum kamu bisa minum nggak? Baptisan yang aku terima kamu bisa nggak? Nah saudara, apa maksudnya saudara? Cawan yang Yesus minum, cawan ini bukan cawan perjamuan kudus loh. Bukan perjamuan kudus. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, di dalam Mazmur khususnya saudara, itu cawan adalah salah satu ya. Cawan itu bisa berkat Tuhan, cawan itu juga bisa murka Tuhan. Seperti cawan, seperti arak, orang udah minum, saudara, mabuk, dia pontang-panting, saudara. Cawan itu adalah cawan murka Allah. Karena dosa-dosa manusia. Menghukum manusia. Dan cawan itu diminum oleh Tuhan Yesus untuk menebus kita. Baptisan. Juga baptisan Yesus, bukan baptisan di dalam Markus pasal 1 kan ada bicara tentang baptisan Yesus, bukan baptisan itu saudara. Ini mirip-mirip dengan cawan Tuhan Yesus yang di sini arti khusus saudara. Ya. Baptisan dia apa? Amarah Tuhan seperti air bah menderas begitu ya, mendorong itu Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi Yesus bilang, cawan aku kamu bisa minum enggak? Hah? Baptisan yang saya terima kamu bisa enggak? Dia orang bilang, bisa, terima tantangan Yesus nih. Saudara Yakobus dan Yohanes bilang, bisa. Saudara, sekalipun mereka bilang bisa, tapi mereka tidak betul-betul menyelami apa maksudnya minum cawan Tuhan. Terima baptisan Tuhan Yesus. Yesus bilang, iya, memang, kamu harus minum cawan itu. Tentu saudara, Yesus minum cawan itu adalah menebus dosa-dosa kepahitan ya. Menerima hukuman-hukuman dosa kita kan, penebusan. Tetapi saudara, kita minum cawan Tuhan Yesus yang pahit bukan menebus dosa. Kita nggak bisa tebus dosa sendiri. Kita nggak bisa tebus dosa orang lain, saudara. Kita nggak qualified. Kita orang berdosa, saudara. Ya. Jadi minum cawan Tuhan itu apa artinya? Artinya menderita. Menderita untuk iman kepercayaan kita. Jadi bukan penebusan, saudara.
Beda ya dengan cawan Yesus. Cawan Yesus, baptisan Yesus itu untuk menebus, ya, menerima hukuman dosa kita. Tapi kita minum cawan Tuhan, kita menerima baptisan Tuhan Yesus, kita menderita demi iman dan kepercayaan kita. Itu beda, saudara. Jadi ya, mereka bilang kita bisa gitu ya, sekalipun mereka nggak menyelami artinya. Oke, Yesus bilang ya memang bisa ya, kamu harus minum ya, kamu minum, kamu dibaptis. Tetapi untuk memberikan posisi ini di sebelah kanan, di sebelah kiriku, saya nggak bisa kasih kamu. Bukan saya yang kasih, ya, kata Tuhan, bukan saya yang kasih. Tetapi apa? Kata Tuhan, ya, itu disediakan untuk siapa? Ya buat siapa? Ya. Untuk ini ya, untuk siapa? Untuk orang yang melayani. Siapa? Nanti aja, karena kita belum selesai perjalanan di dalam dunia. Ya kan, saudara? Nah, saudara, 所以呢10个门徒就不高兴了, 10 murid enggak senang. Nah, udah mulai gontok-gontokan ya. Orang udah mau naik kayu salib, ini murid masih enggak akur. 所以呢，第42节到45节，主耶稣再一次一而再再而三的教导门徒：你们要做大吗？你要做大，你要先做众人的仆人，呀，你要大，你要先做众人的仆人。你如果这样自相纷争，你怎么能够传福音呢？什么？你你们自相纷争啊！你们怎么能够做一个好的门徒？怎么能够传天国的福音呢？因为你们身上负有重任，传天国的信息，有天国的使命。所以第42节，主耶稣叫他们来，就告诉他们，世界的伟大跟天国的伟大的标准是不一样的，是不一样的。地上的人做君王，人家服侍他，是吗？ Jadi saudara, tidak lama lagi Yesus akan menaik ke kayu salib, ya. Tugas untuk mengabarkan Injil diembankan di atas bahu murid-muridnya. Jikalau mereka sekarang nggak akur, 10 murid kan marah dengan 2 murid itu, ya kan? Bagaimana nanti mereka bisa bekerja sama untuk memuliakan Tuhan, untuk memberitakan kabar keselamatan, ya. Oleh sebab itu di dalam ayat 42 Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan memberitahukan kepada mereka keagungan, kebesaran di dalam kerajaan sorga beda dengan keagungan di dalam dunia. Di dalam dunia itu raja besar sekali, raja dilayanin orang. Tapi di dalam kerajaan sorga tidak. Justru Yesus pakai contoh sendiri. Ya, Yesus mati di atas kayu salib. Ya, kita lihat di dalam ayat 45. Di dalam ayat 45, Yesus bilang, karena anak manusia juga datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 耶稣基督来到世界，他说在第45节，因为人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人。怎么样服侍人呢？并且要舍命，把命都舍去，做多人的属将。所以在腓立比书说，上帝叫他身为至高，给他超乎万名之上的名，因为耶稣在十字架上已经降卑到不能够再卑微了，成为奴仆的形象，成为人的样子，顺服神，顺服到死在十字架上。所以他复活之后，耶稣把他升高，
让他能够成为一个超乎万名之上的名，叫一切在天上、地上、地底下的，在他面前无不屈膝、无不口称耶稣基督为主。Yesus Kristus memakai contoh dia. Dia bilang, saya datang ke dalam dunia, anak manusia datang bukan untuk dilayani seperti raja-raja di dunia ini. Tetapi anak manusia datang untuk melayani, bahkan untuk mengorbankan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu ayat 45. Saudara sekalian, oleh sebab itu di dalam surat Filipi pasal yang kedua, Filipi, dikatakan apa? Dikatakan Yesus Kristus menjelma menjadi manusia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang budak. Dia taat kepada Tuhan, taat sampai mati di atas kayu salib. Dan setelah dia bangkit, Allah meninggikan dia, memberikan nama di atas segala nama, supaya semua yang ada di dalam dunia ini, yang di atas, yang di dunia, yang di bawah, semua bertekuk lutut di hadapan Yesus, mengaku bahwa dia adalah Tuhan, Tuan, Raja atas segala raja. 所以今天的信息给我们看见两件事。Firman Tuhan hari ini memberitahukan dua hal kepada saya yang penting, kepada kita. 第一，很多人虽然很希望能够得到永生，但是当他们要做一个很严肃的决定的时候，有一些人，有不少人宁可选择看得见的、摸得着的、暂时的，而放弃永恒的，而放弃永生的。这些人不是没有知识，不是没有学问，但是他们摆脱不了眼前看得见的，他们认为这才是现实的。在天上，天上的财宝我看不见呀，我摸不着呀，这是多么的错误。第二，给我们看见人是什么呢？人是很难受教的。耶稣讲了3次，讲他受洗、受死，为我们受苦，但是门徒不明白，还在那里思想啊，怎么样掌权，怎么样得荣耀，怎么样掌权，而不是想到怎么样去服侍人。求主给我们智慧，知道在这个短暂的世界应该做怎么样的选择。Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini memberitahukan kita, saya simpulkan dua hal. Yang pertama, ada banyak, bukan semua orang, tapi banyak orang, ya, walaupun kepingin hidup yang kekal, tetapi waktu mereka mengambil satu keputusan yang serius, mereka lebih baik memilih yang kelihatan, yang sudah digenggam di tangan, atau yang bakal bisa digenggam di tangan, ya, daripada sesuatu yang apa? Yang tidak kelihatan. Simpen harta, jual harta, bagi kepada orang miskin, nanti ada harta di sorga, kata Yesus. Di mana saya nggak lihat, tapi sekarang nih saya ada di tangan saya nih. Masa saya kasih orang? Saudara, orang-orang yang memilih itu bukan orang yang bodoh, saudara. Kita lihat tadi itu ya, itu pemuda, pangkat yang muda itu, moralnya bagus, beragama, saudara, orang pinter, orang berpendidik, tapi masih tetap nggak bisa melepaskan diri, ya, daripada hal-hal yang kelihatan, dari hal-hal yang sekarang yang sementara ini. Alangkah sesat dan kelirunya. Pegang yang sekarang, lepaskan yang kekal. Yang kedua, kita melihat bahwa manusia alangkah susah dididik. Saya, saudara, mungkin ada hal-hal yang susah, berkali-kali dikasih tahu, saudara, kita susah menerimanya. Ya. 3 kali dibicarakan, Tuhan Yesus membicarakan kesengsaraan, tetap saja masih minta nanti di kemuliaan, satu duduk di kanan ya, satu duduk di kiri ya. Yang 10 murid emang nggak mau, mau juga, makanya marah. Saudara, mereka bukan memikirkan bagaimana melayani. Mau jadi besar kan? Udah berapa kali Yesus bilang, mau jadi besar melayani.
Di dalam bahasa Inggris, menteri itu minister. Menteri. Minister itu berkaitan dengan ministry, pelayanan. Mau jadi menteri harus melayani. Mau jadi pemimpin harus melayani, saudara. Kiranya Tuhan kasih saudara dan saya, kasih kita hikmat supaya kita jangan salah pilih. Mari kita berdoa. 天父上帝，求主你把属天的智慧聪明给我们，让我们不要选错。Bapa Surgawi, berikanlah kami hikmat surgawi supaya kami jangan salah memilih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 今天的信息告诉我们，世界上的人宁愿有现今的财宝，而不愿意接受神在耶稣基督里面所给我们的永生，这是何等的错误！让我们能够做出智慧的选择。我们要唱两首的短诗。Firman Tuhan sore hari ini beritahukan kepada kita bahwa banyak orang lebih baik menggenggam uang harta yang sementara yang di dalam dunia dan melepaskan hidup kekal yang Allah mau berikan di dalam Yesus Kristus. Betapa keliru dan betapa salahnya. Mari kita mengambil satu keputusan yang hikmat dan bijaksana. Ada 2 puji-pujian lagu pendek yang kami akan nyanyi bersama. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang pagi, siang, malam, petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. 主耶稣说，人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？ Yesus berkata, jikalau kita mendapat seluruh dunia tetapi kita kehilangan jiwa, apakah untungnya? Betapa besar ruginya.可曾计算其中损失多少？ Kau beroleh dunia tapi hilang jiwa, betapa besar kerugianmu. Bila kau tinggalkan Tuhan pengasihmu, betapa besar kerugianmu. Kau beroleh dunia tapi hilang jiwa, betapa besar kerugianmu. Bila kau tinggalkan Tuhan pengasihmu, betapa besar